Sebabkan pengalaman beliau dan beliau dikelilingi oleh orang-orang yang bagi saya amat berpengetahuan tinggi lah dalam segala instrumen-instrumen pelaburan yang ada di luar ni. Dan saya suka kalau dapat je jumpa dengan dia ataupun apa, saya akan tanyalah macam-macam saya akan tanya. Terutamanya pasal harga semasa, pasal macam mana kita nak convince kita punya future client kan, ataupun macam mana kita nak terus rasa relevant dalam apa setiap perkara yang saya tengah buat lah sekarang ni, terutamanya jual beli emas menggunakan platform Quantum Metal ni. Itulah dia Tuan Haji IR Azhar bin Hazim yang saya letakkan sebagai mentor saya dan sebagai abang saya lah, insyaAllah. Memang saya selalu jadikan beliau sebagai rujukan, dan malam ni alhamdulillah anda semua bertuah kerana beliau sudi bersama dengan kita pada malam ni untuk buat sharing berkenaan dengan produk-produk yang ada dalam Quantum Metal. Benda ni sangat penting bagi anda yang di luar sana, sebab sebelum anda pergi lebih jauh dalam Quantum Metal, anda perlu tahu dua perkara ni. Pertama, pasal latar belakang syarikat yang akan speaker kita maklumkan sebentar lagi, dan keduanya produk-produk yang ada di dalam Quantum Metal. So sama juga macam kita masuk showroom kereta, kita masuk kedai emas, kita masuk kedai-kedai barang-barang kita beli, kita kena tahu apa yang ada dalam kedai tu. Ni sekarang ni speaker kita akan maklumkan produk-produk yang dihidangkan oleh Quantum Metal. Ada 3 je. Kita ada GSA, GCA dan juga JE. Sekiranya anda dapat kuasai tiga produk ni, kelebihan dia, dan termasuk sekali dengan sikit sebanyak pasal latar belakang syarikat, insya-Allah anda akan rasa lebih terus yakin untuk diri anda dan juga terus yakin untuk anda kongsikan dengan sahabat-sahabat di sekeliling anda. InsyaAllah. Okey, saya dah ambil masa 10 minit. Selamat malam Tuan Haji. Ya, dengar? Dengar, clear. Dengar? Muka saya ada ke? Saya dah hilang, saya tak apa-apa. Macam ni? Ada muka saya ada ke? Ada, muka ada. Okey, nampak? Nampak. Okey. Sebelum dari itu, sekarang ni saya dan juga speaker kita dah ada di dalam paparan skrin anda. Boleh tak tulis di ruangan komen di mana anda berada dan clear ataupun tidak. Seperti di Seremban clear, di Kuala Pilah clear, di Temeloh clear, ataupun di mana-mana anda berada, sila maklumkan. Okey, Sri Mangan clear, terima kasih. Sufizan Yusof, Umi Zain, Johor clear, terima kasih. Kajang, terima kasih. Rosia Razdi. Cik Zabah Ahmad kita, terima kasih Cik Zabah join malam ni daripada Kuala Lipis clear, terima kasih banyak. Dan mungkin ada sahabat-sahabat di Pantai Timur. Untuk makluman, tim-tim kita kebanyakan tim-tim TGC ada di Penang sekarang untuk program besok, termasuk Dr. Wida kita sendiri bersama dengan di Wida, di Dirini, dan juga di Hula ada di Penang sekarang. Kita baling beliau Kelantan ke Juriah Afandi. Terima kasih banyak saya ucapkan kerana anda semuanya adalah orang-orang yang hebat, antara orang-orang yang terpilih untuk bersama dengan kita pada malam ni. Newcastle hadir. Newcastle ni dia ada dua makna. Satu memang Newcastle di UK ataupun Kota Baru. Terima kasih Cik Nizhamuddin. Rini clear. Allah Kak Rini, terima kasih. Ni saya segan sikit ni. Sebab tim-tim yang makan nasi kandar petang tengah hari tadi adalah Haji dengan kita malam ni. Alhamdulillah. Dia dah bakar line kan, makan dia tengah hari bantai makan nasi kandar, malam dia bantai makan kerang rebus. So malam ni dia join kita kan. So saya mengharapkan tim-tim Penang jangan tanya-tanya persoalan duduk relax je. Okey Tuan Haji, silakan insya-Allah. Di mana sekarang berada Tuan Haji, dan saya minta kalau boleh Tuan Haji perkenalkan sikit sebanyak berkenaan dengan latar belakang Tuan Haji, insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya nak teruskan, saya ingin ceklah suara saya okey ya. Suara clear. Okey suara saya. Clear. Alright, okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat yang berkesempatan untuk join sesi sharing pada malam ini. Izinkan saya mengenalkan diri saya, nama saya Azhar. Saya merupakan cicit, pangkat cicit lah kepada Dr. Wida kita, macam kita. Bila saya sebut cicit tu, maksudnya saya yang level keempat lah, maknanya daripada Dr. Wida. Bawah dia ialah Didi Maziah, dan di bawah dia Dila Linda dan seterusnya saya lah. Jadi bagaimana cicit ni, tuan-tuan dan puan-puan tahulah, ni saya ni tak adalah banyak fikir
Ini maknanya baru boleh belajar, baru nak merangkak. Jadi sekiranya ada apa yang saya berkongsi pada malam ini, sekiranya ada kekacauan atau kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya mohon juga saya otai di yang ada, pakar join, saya rasa ramai kat sini untuk bantu saya sekiranya ada benda-benda mungkin siap cakap, saya tak dapat jawab, saya mohon bantuan daripada sini. Jadi, Boleh, sebagai diorang satu boleh semangat, bantu tu Adik. Sebab saya yakin diorang sekarang ni tengah duduk relax kekenyangan. So diorang akan bantu kita malam ni insyaAllah. Alhamdulillah kita berikan semangat pada mereka walaupun mereka out station tapi mereka memberi masa untuk join sesi sharing kepada kami. Okay? Betul. Ya. Saya tak ada apa nak cakap pasal diri saya. Buat pengetahuan semua, saya cuma bukan tujuan saya untuk mengajar pada malam ini. Tujuan saya ialah berkongsi pengalaman saya sebagai pengguna content mental sejak 17 bulan yang lalu. 12 bulan yang lalu Haji 17 bulan yang lalu. 17. Alhamdulillah. Okey. Okey Haji, sebelum Ya. daripada tu izinkan saya nak sikit nak bertanya berkenaan dengan isu semasa. Alright, boleh. Apa pendapat Tuan Haji sendiri dengan isu harga emas masa sekarang ni? Yang saya rasa tengah jadi perbualan hangat bukan saja pada ahli-ahli quantum metal dan juga kepada semua sekarang ni yang tengah buat trade emas. Tak kisahlah di mana platform yang diorang berada, dengan harga kejatuhan yang bermula daripada minggu lepas lagi membawa ke minggu ni, dan macam mana hala tuju harga emas ni pada pendapat peribadi Tuan Haji sendiri? Actually saya tak nak komen lanjut pasal benda tu. Part of my presentation saya akan sentuh pasal benda-benda itu, Tuan Director. Okay, alright. So benda tu kita simpan sampai nanti start lah. Kan kalau dah kongsi awal-awal takut dia orang left awal kan? Ya betul. Satu lagi saya ingin kongsi ini. Tuan Director minta saya kalau boleh di akhir perkongsian saya akan sharekan tips kejayaan seseorang yang saya akan kongsikan di hujung perkongsian kita. Jadi you stay tune kalau siapa yang nak tahu pasal tips ni, agak dapat stay tune sampai ke akhir perkongsian saya. Ya Allah, ingatkan angkot. Dan juga kalau saya lupa pasal benda ni, mungkin saya mohon ingatkan saya. Boleh. Sebab berita baik pada semua partisipan yang ada dekat 86, speaker kita ada gula-gula ada gula-gula. So minta stay lah. Dia kalau budak-budak masuk klinik kan, dia tunggu je sampai habis doktor cakap, sebab doktor last dia akan bagi vitamin C yang warna oranye ataupun warna purple. So sekarang ni malam ni speaker kita akan ada bagi vitamin C tu. So make sure korang semua stay tune, sebab bukan je partisipan, saya sendiri pun rasa nervous. Apakah gula-gula yang akan speaker kita kongsikan pada di hujung rancangan nanti insyaAllah. Okey, nak share screen ke? Ya, ada share ke? Belum ke? Belum. Belum Malam ni saya terkejut. Malam ni partisipan kita bukan sahaja datang daripada sahabat-sahabat baru, tapi sahabat-sahabat lama bila dia tengok je poster hari ni diwar-warkan ke semua grup. Dengan wife saya sendiri pun malam ni dia tak jadi tanda kertas. Tak, dia tengah patut kena tanda kertas, tapi juga malam ni nak dengar lah Tuan Haji IR punya kelas. Dia punya aura tu kan. Sebentar, saya ada masalah sikit. Sebentar. Saya tak share sikit atau saya share screen saya belum. Ini saya menggunakan saya ni, jadi saya. Partisipan kita saya yakin malam ni melebihi 120 orang Haji. Dia macam kita bawakan artis Hollywood lah malam ni. Dia punya level. Okey. Saya tak dapat lagi. Ya. Tak apa-apa dengan laga pas. Cara dia cakap tu. Sebelum dari itu, mohon saya nak minta jasa baik semua pada sesiapa yang baru join. Sekiranya anda dapati anda punya mic belum di-mute kan, ataupun kamera anda belum di-disablekan, sila berbuat begitu sebab kita nak supaya sesi Zoom kelas kita malam ni dapat berjalan dengan lancar. Dan insyaAllah sekiranya anda semua ada soalan sewaktu perbincangan ataupun sewaktu sharing berlaku,
kita ada usulkan 2 kaedah untuk bertanya soalan. Kaedah pertama, mungkin anda boleh terus type di ruangan chat. InsyaAllah host-host ataupun sahabat-sahabat yang ada dalam ni boleh cuba menjawab soalan anda, dan ataupun turn mic on anda dan sila tanya secara berhemah. Kita nak pastikan malam ni sharing session kita dapat berjalan dengan lancar. Dan sekarang ni saya yakin yang Tuan Ayat tengah ada technical issue sikit untuk buat sharing screen tu. Tak apa, kita bagi masa pada beliau. Dan untuk makluman semua pada siapa-siapa yang di luar sana masih okey, dah clear je, insya-Allah. Dah nampak dah? Okey je Okey, nampak kan? Okey, nampak clear. Okey, nampak kan? Alright. Nampak clear, Minta maaf, alhamdulillah. minta maaf. Minta maaf sikit, ada sedikit sikit macam pagi tadi lah. Pada market kita ada technical glitches sikit kan pagi tadi. Okey, right, saya akan teruskan kepada topik kita pertama. Okey, silakan. Alright. Okey, sebelum itu saya secara peribadi ingin mengucapkan untuk pengetahuan mereka yang mungkin tak tahu, besok kita ada event yang besar yang diorganize oleh Quantum Metal bersama dengan Patrick, bersama dengan Kementerian Pengguna, bersama dengan AKPK, bersama PDRM, bersama Cyber Security. Jadi ada tim-tim Dr. Vida akan berada di sana, dan saya secara peribadi ingin mengucapkan tahniah kepada merchant kita yang saya difahamkan akan menerima award Top 50 Achiever. Betul Tuan Moderator? Ya, betul. Dan Top 50 Dr. Vida dari Dubai terus ke Penang. Okey, terima kasih. Tahniah Dr. Vida. Ya. Tahniah kami semua, saya rasa on behalf of the Golden Cup, kita mengucapkan tahniah secara official lah. Sama-sama secara kita official ucapkan di sini. kepada Dr. Vida di atas anugerah berikut. Jadi apa yang saya cuba highlightkan di sini, tuan-tuan dan puan, adalah ini adalah satu program investor awareness program. Yang mana kalau saya rasa ini satu program yang besar yang melibatkan Matrade, Kementerian, Polis. Ini kita menunjukkan komitmen Quantum Metal itu sendiri. Saya rasa banyak kita akan selesai event ini pada hari Selasa. Saya rasa hari Rabu esok mesti ada media coverage tentang event yang sebesar ini. Investor awareness program. Saya sebenarnya tuan-tuan, kita ada 1 jam saja lagi. Apakah pelaburan yang paling baik? Ini adalah topik yang saya suka berkongsi selama saya diberi peluang oleh Golden Cup untuk sharing secara offline dan secara online. Pelaburan yang paling baik adalah pada malam ini. Tuan-tuan dah manfaat itu apa dia? Ilmu. Ilmu itulah pelaburan yang paling baik. Kerana tanpa ilmu, kalau tuan-tuan melaburlah di mana-mana juga, dia akan bukan kata tak berjaya, tetapi kurang mendapat manfaat. Okey. Seperti yang saya kata, yang pertama ialah ilmu. Yang kita belajar pada malam ni ialah ilmu. Kenapa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tahu perasan, inilah topik yang saya dah saya rasa dah 5 atau 6 kali saya suka berkongsi dengan tuan-tuan pun. Kenapa? Di Quantum Metal ni ada 2 benda saja yang tuan-tuan kena faham secara betul. Orang kata kena faham secara kemas lah. Itu satu mengenai syarikat, dan keduanya ialah tentang produk. Kalau tuan-tuan mahir pasal dua-dua ni, insyaAllah, walaupun tuan-tuan tak nak jadi konsultan, tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan menjadi penyimpan emas ataupun pelabur emas yang smart lah dengan ilmu tu. Okay? Yang keduanya,
Selepas tuan-tuan ada ilmu, apakah yang kedua yang penting ialah tindakan. Dengan ada ilmu, lepas tu tuan-tuan ambil tindakan atau pendidikan. Dan seterusnya yang ketiga ialah istiqamah. Istiqamah. Contohnya kalau tuan-tuan dah membeli emas tu, secara istiqamah, kenalah membeli secara konsisten. Jadi baru dapat manfaatnya. Kat sini saya, ini ialah presentation pada saya, presentation personal saya masa The Gold Cup tu. Jadi saya huraikan ketiga-tiga ini dan seterusnya saya secara berbalik mengatakan hartanah ialah satu investment yang bagus kerana tuan-tuan dan puan-puan semua tahu, saya rasa ramai dan kita juga mempunyai pelaburan hartanah. Itu juga orang-orang yang berjaya ataupun bilioner mesti ada hartanah. Seperti properti kan satu aset Itu juga dengan emas tuan-tuan. Emas ini adalah aset. Jadi hartanah emas ini adalah aset tuan-tuan. Dan seterusnya rata-rata orang Melayu masuk diri saya sendiri, kita ada pelaburan itu duit, itu ESG, di amanah, saham dan seterusnya. Saya tak katakan emas ini lagi bagus pada ESG, tetapi inilah semuanya bagus. Sebagai pelabur, saya harap tuan-tuan semua ada begini. Okey. Terusnya saya terus ke poin yang tentang dividen. Sebab apa? Sebelum itu tuan-tuan, saya nak qualify masa, saya ni bukanlah pakar emas, saya bukanlah pakar ekonomi, saya bukanlah perunding kewangan tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang saya cuba sampaikan pada malam ini ialah pengalaman saya selama ini dan juga pengalaman saya selama 17 bulan bersama content maker. Jadi kalau tuan-tuan tengok di sini, inilah apa yang saya melabur secara personal. Yang pertama ialah amanah hartanah Bumi Putra. Keduanya ialah tabung haji dan ketiga-tiga SB. Saya rasa mungkin daripada partisipan yang lain mungkin sama juga saya. Tuan-tuan ada melabur duit tuan di dalam ketiga-tiga instrumen pelaburan ini. Tuan-tuan. Jadi yang pertama ASB, kalau tuan tengok agihan dividen dia pada 2018 sampai ke tahun lepas, itulah ASB daripada 62, dia turun 56, turun ke 5, turun 4, 4.3, turun ke 5%. Itu dengan tabung haji daripada 2018 dividennya cuma 1.2% dan sekarang pun antara 3 tahun lepas pun 3.1%. Itu dengan ASB tuan-tuan. Pada 2018 dividen yang diberi adalah sebanyak 7% dan dia turun pada 5.5%, turun lagi ke 5% pada tahun 2020 dan seterusnya turun pada 2021 dan seterusnya pada tahun lepas kalau kita tahu dalam sekitar 4.6%. Jadi begitulah return dividen kalau kita berlaku dalam investment. Baru-baru ini saya rasa 2-3 hari lepas ASB yang tadi telah mengisytiharkan agihan pendapatan mereka ialah sebanyak 5%. Kalau tengok ni tuan-tuan, saya suka huraikan ASB ni return dia selepas tolak zakat, itu dia dengan tabung haji. Ini adalah instrumen yang kita biasa orang-orang kita, orang Melayu buat. Tapi tuan, samaan yang berarti yang ini ialah sebenarnya disebutkan duit. Jadi duit ini inflasi. Inflasi yang dilaporkan secara rasmi pada tahun lepas adalah sebanyak 3.3%. Saya tak tahu sama ada tuan-tuan setuju atau tidak. Kalau bandingkan harga nasi harga roti canai, harga minuman, semua saya rasa lebih naik tinggi lagi pada 3.3%. Ini baru-baru ni depan akhbar mengatakan peniaga kecil mengeluh harga barang menaik dan begitu juga mereka menjangkakan rata-rata pengguna menjangkakan tingkat harga itu barangan kita sebanyak 20%. Inilah inflasi tuan-tuan. Inflasi maknanya kita punya nilai duit purchasing power kita semakin hari semakin berkurangan disebabkan dari masalah ini bukan sahaja berlaku di negara kita tapi berlaku di seluruh dunia fashion. Jadi that's why kita should explore, kita should diversify our pelaburan bukan sahaja dalam instrumen tadi tabung haji ASB, tapi kita juga kena explore juga simpanan emas tuan-tuan. Simpanan emas seperti yang kita semua, saya rasa kebanyakan daripada kita pada malam ini adalah semua pemegang akaun emas sama ada di fundamental ataupun di platform yang lain. Alright, saya suka share jadual apa panggil dia masa zaman sekolah dulu. So inilah AU ni ialah simbol untuk emas, simbol untuk emas. Dan 79 ni ialah nombor apa panggil tu? Nama dia. Dan ini ialah berat atom. Saya tahu ni atom punya keberatan dia 196. Right. Kenapa gold? Why gold? Kenapa saya secara peribadi suka gold? Gold ni tuan-tuan ialah aset. Selain pada hartanah, saya juga melabur emas. Saya telah melabur emas ni sejak saya mula berniaga pada tahun 2002.
Saya mula mengumpul physical emas pada 2002. Tapi pelaburan saya taklah banyak. Taklah banyak. Jadi sedikit-sedikit bila saya ada duit sikit, saya melabur dalam emas fizikal. Kenapa emas? Ada dua sebab kenapa saya melabur dalam emas. Satu ialah capital appreciation, maknanya aset ni, sebab emas ni aset, dia akan nilai dan akan meningkat over period of time. Keduanya, cash flow. Cash flow ni sebenarnya kalau tuan-tuan melabur di hartanah, biasanya kalau tuan-tuan dapat property yang berada di lokasi yang baik, selain pada nilai hartanah itu akan meningkat over period of time, tetapi dia akan memberi cash flow. Cash flow ni maksudnya kalau tuan-tuan sewakan rumah tuan-tuan, tuan akan dapat sewa, mungkin sewa itu boleh menampung bayaran ansuran kepada bank, ataupun mungkin dengan bayaran sewa itu dia punya income tu melebihi daripada apa yang kita perlu bayar kepada bank. Jadi ekstra dianggap sebagai cash flow. Jadi kat sini tuan-tuan, saya ingin share dengan tuan-tuan pengalaman saya bersama Quantum Metal. Bila saya join Quantum Metal dan saya sekarang berada di pangkat dealer developer, saya menikmati kedua-dua elemen ini. Capital appreciation bila saya melabur ke emas, dan also cash flow. Cash flow maknanya kita akan dapat pendapatan cash flow daripada nilai, also income daripada apabila orang-orang membeli emas di bawah kita. Alright, kenapa emas menjadi pilihan? Saya kata ini tak payah diuraikan lebih lanjut. Semua orang tahu emas ini adalah mata wang yang unggul. Kalau tengok di sini pada tahun 2000, kenapa saya sebut 2002 tadi? Inilah tarikh saya membuka syarikat saya. Saya mula berniaga pada umur 30 tahun pada 2002. Pada masa itu harga emas ialah 36 gram. 36 1 gram. Pada masa itu tuan-tuan, 36 per gram ni pada kami, pada saya pada kita itu pun merasanya dia agak mahal. Mahal, mesti mahal. Sekarang harga pada 2000, harga sekarang pada 2003 atau satu tahun ke depan sudah harga sekarang dalam sekitar 301 gram. Alright. Ini yang tadi saya dah bandingkan dengan tadi instrumen duit. Sekarang saya nak fokuskan kepada emas. Kalau tuan-tuan tengok ini harga emas sepanjang tahun pada tahun 2004 atau 2003. Harga emas dalam USD dollar ialah sekitar 12.7 USD per gram. Jadi bring forward harga sekarang adalah sekitar 63 USD per gram. Ini tarikh ini saya ambil masa bulan Julai ini discussion. Tapi rata-rata tuan-tuan, harga emas 20 tahun dulu telah meningkat sebanyak lebih kurang 400%. Kalau you dividekan by 20, secara purata peningkatan harga emas ialah sebanyak 20% setahun. Okey, kita tak payah tengok 20 tahun, kita tengok what the price harga-harga emas dalam tempoh 12 bulan yang lalu. Kalau kat sini 12 bulan yang lalu, saya tak tahu, saya mula membuka akaun Quantum Metal ialah pada bulan, tak silap saya, bulan 5. Bulan 5, 3 bulan 5. Sebelum ni, harga masa itu ketika itu sekitar sini, 58 USD per gram. Kalau kita tengok di sini, harga pada bulan September, Oktober, November ialah sekitar 52 USD per gram. Dan seterusnya, dia meningkat dalam bulan Februari itu sekitar 62.8 gram. Jadi kalau tuan-tuan tengok daripada 52 ke 62, peningkatan sebanyak 10 USD per gram. Jadi peningkatan harga emas itu ialah sebanyak 20%. Dan harga itu menurun kembali dalam bulan 3 tahun ini sekitar 58.5 USD. Dan dia membuat balik lonjakan, kenaikan yang paling tinggi pada bulan 5 itu hari pada 66. Kat sini saja tuan-tuan tengok ada perubahan harga daripada bulan atau bulan 4 sampai pun sebulan. Dan lebih dia meningkat sebanyak 12.8%. Itulah harga emas ni, dia memang very volatile. Dia ada turun naik dan turun naik. Seterusnya, ini saya nak bagi soalan cuma. Ini harga pagi tadi tuan-tuan. Tadi ya. Tuan-tuan meningkat yang harga yang flat ni ialah harga Sabtu dan Ahad. Jadi tak ada trading di pasaran dunia. Jadi harga tu tak meningkat. Tapi sebaik saja market tadi buka, harga terus melonjak kepada 59.6. Itu pada pukul 6 pagi. Ini daripada Bullion Vault. Jadi saya nak bertanya lah. Saya ingin memberi satu hadiah lah. Siapa dapat menjawab secara, bukan melalui chat, secara you unmute kan. Moderator minta untuk unmute, you boleh minta siapa yang boleh menjawab dahulu, saya akan memberi 0.02 gram. Berikan GSC pada saya akan hadiah. Saya nak beri jawapan dia begini, soalan saya. Mengapakah harga begitu naik begitu sekali? Kalau siapa boleh jawab. Soalan ni pada dealer ke bawah saja. Dealer tak boleh jawab. Saya akan bagi pada introducer atau bukan saja. Kalau you dealer tak payahlah.
Boleh tak, Fail? Siapa-siapa Tak nak boleh. tolong jawab kenapa harga meningkat gini? Tak boleh sebab Dia ke saya bawah, dah ready nak jawab ni. Apa janganlah. Bagilah peluang pada dealer yang ke bawah ataupun orang yang baru join. Kalau boleh dijawab Okey, soalan silakan, betul. silakan. Silakan. Syu tak payah Syu. Syu duduk diam-diam je. Ah, Tak payah. siapa yang dealer Tak tak layak. payahlah. Ada tak Kerana siapa yang perang cuba di jawab? Palestin. Siapa tu? isu Siapa? Israel dengan Boleh kenalkan Palestin. diri dulu tak? Kerana perang. Siapa tu yang menjawab? Yang betul? Huda. Siapa? Saya Zam Azizan. Isu Zam Azizan. Zam Azizan dah join Quantum berapa lama Cik Zam? saya dalam setahun dah macam tu tuan. Pangkat apa Cik Zam sekarang? Saya baru introducer. Tahniah. Apa tadi apa jawapan dia tadi? Isu krisis Israel dengan Palestin. Okey, tepat Faham. sekali Cik Zam. Tahniah. Congratulations kepada Cik Zam. Memang betul Cik Zam ya. Jadi lepas ni Cik Zam tolong tengok Tolong nombor mesej telefon. personal kepada PM speaker saya kita yang PM ada saya, sini. PM saya terus nanti saya direct akan- message IR Azhar Hazim. Cik Zam dia saya tengok Cik Zam you boleh mesej saya. Kat akhir nanti saya akan tinggal nombor telefon saya dan TikTok saya apa dah dihubungi saya akan berikan sedikit sumbangan dengan jawapan yang begitu tepat tadi ya. Jadi Dia bersedia dah bersedia. bagi sumbangan JSA ke JSA Tuan Haji Ya, saya akan transfer GSA ke GSA ya. Okay, Tahniah Cik tahniah. Zam. Dan saya Saya ucapkan terima ucapkan kasih kepada juga. pemenang. Ya, dan terima kasih juga kerana sudi menjawab secara terus. Okey, terima kasih. Saya teruskan. Okey. Slogan Quantum Meter tuan-tuan. Saya rasa ini adalah kadang-kadang kita ni terlepas pandang. Pada saya, perkataan untuk diri saya dan semua yang seperti yang baru masuk ataupun baru menggunakan platform itu kena faham apakah dia slogan Quantum Meter. Okay, ini adalah very kecil. Kalau tuan-tuan dah jadi dealer, kalau tuan-tuan yang ada business card, inilah rupa business card kita belakang. Ada Quantum Meter, dia ada tulis kecil kat sini. Dia punya slogan Quantum Meter, preserve and enhance your wealth. Right, inilah dia. Moto Quantum Meter. Apa maksud moto dia? Preserve and enhance your wealth. Preserve, apa dia preserve? Preserve adalah lindungi kekayaan anda. Apa dia enhance? Enhance adalah gandakan kekayaan anda. So, benda ni kita kena faham. Kalau tuan-tuan faham moto atau slogan ataupun orang kata idea Datuk Lim, insyaAllah tuan-tuan akan bukan sahaja mendapat manfaat, tuan-tuan akan mengguna sebaik mungkin platform Quantum Meter untuk diri-diri tuan sendiri. Okay. Another things about Quantum Meter, memang dia punya tagline, buying gold is not spending, it's exchange of currency. Alright, saya teruskan. Saya tak akan tekan sangat pasal syarikat tuan-tuan. Kenapa? Sebab saya tahu rata-rata walaupun kata ada orang baru tentang syarikat ni saya rasa Quantum Meter dah bagus. There's no doubt about it. Tapi saya sarankan tuan-tuan jangan hanya mendengar daripada dealer, jangan hanya mendengar dari referral, tetapi saya seru secara peribadi agar tuan-tuan buatlah due diligence sendiri. Kerana itu yang saya amalkan. Sebab sebelum tadi saya tak bercerita, saya ni join Quantum Meter tanpa ada siapa-siapa approach saya. Saya diperkenalkan oleh Quantum Meter oleh isteri saya pada bulan Mei tahun lepas dan saya buat due diligence saya sendiri melalui bacaan saya melalui internet sahaja. Right. Secara dasarnya, very briefly saya terangkan, Quantum Meter ni telah ditubuhkan atau didaftarkan pada 30 Julai 2012. Mereka merupakan persetujuan Komiti Bursa didaftarkan di 2012. Pembekal emas premium emas premium 99.9% kepada bank-bank tempatan badan kerajaan dan korporat. Merupakan juga pembekal sistem dagangan emas di dagangan emas platform bank tempatan mendapat sijil muka syarikat dahulu mendapat mata syarikat Isra, sekarang mendapat syariah daripada Tawafuk Kutasi dan juga daripada Rokabah peringkat international. Dan Quantum Meter juga merupakan anak syarikat pada QME, Quantum Meter Exchange. Alright, siapakah di belakang tabir Quantum Meter? Ini orang-orang yang orang kuat Quantum Meter. Pertamanya yang ini Datuk Lim, kalau saya rasa dah ramai mengenali beliau. Datuk Lim merupakan founder dan group director of the Quantum Meter. Dan keduanya ialah yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Mazlan Lazim. Dia merupakan chairman yang baru dilantik pada bulan Mei baru-baru ini menggantikan orang sebelah itu, Tuan Haji Kabari. Mungkin ada yang masih lagi tak tahu, Tan Sri Datuk Seri Mazlan Lazim merupakan mantan
mantan timbalan Ketua Polis Negara kita, orang nombor 2 mantan Polis Negara Malaysia. Sebelum itu jawatan chairman disandang oleh Tuan Haji Kamari. Siapakah Tuan Haji Kamari? Tuan Haji Kamari dah merupakan pegawai kanan di Bank Negara. Dia merupakan seorang Chief Forex dan orang kuat lah di Bank Negara. Terusnya Tuan Haji Jamal merupakan direktur yang baru, dan saya Datuk Seri Haji Hassan bin Ahmad merupakan pengurusi syariah Komiti Continental. Beliau merupakan mantan Mufti Pulau Pinang. Dan sebelah ni adalah Mr. Cham. Mr. Cham adalah legal advisor kepada Continental. Inilah orang-orang kuat yang menderajui Continental. Okay, ini saya nak share sikit gambar peribadi saya. Saya berkesempatan berjumpa dengan 3 orang kuat. Daripada 6 tadi, kita tengok saya jumpa peribadi 3 orang kuat. Mana 3 orang atas ni saya dah jumpa secara peribadi, dan saya berkesempatan untuk berbual dengan mereka. Sebab saya ni jenis orang yang nak tahu daripada orang yang meneraju. Jadi tengok belah bawah ni lah Datuk Lim lah. Ini gambar saya semasa kami pergi di Penang semasa awal Januari lalu sempena lawatan sambutan 10 tahun Continental. Jadi saya dapat jumpa sekejap saja, tapi selepas tu ada event lain saya dapat berjumpa dengan beliau juga. Sekarang dengan chairman saya berjumpa dengan Tan Sri Mazlan Lazim. Kebetulan saya dapat berpeluang untuk jumpa beliau di Shah Alam, kerana beliau pun duduk di Shah Alam, saya pun duduk di Shah Alam. Jadi kita lunch bersama-sama. Jadi saya bertanya pendapat beliau. Saya nak share sikit apa dia kata. Beliau sendiri sebagai orang nombor 2 kuat polis. Jadi beliau mengambil masa yang agak lama juga untuk menerima tawaran Datuk Lim untuk menjadi chairman Continental. Kerana beliau kata, beliau nak memastikan bahawa Continental ni lah satu syarikat yang benar-benar legal lah, barulah beliau bersetuju untuk menerima tawaran sebagai pengurusi. Okey, di sebelah kiri saya yang ni gambar ni, yang ni adalah Tuan Haji Kamari. Saya bersempat breakfast section dengan dia di Penang semasa selepas event ni lah. Jadi besoknya saya tidur di hotel yang sama, saya dapat bersama-sama beliau. Jadi sama juga, masa tu saya baru lagi join Continental, jadi saya dapat bertanya kepada Tuan Haji Kamari apakah pengalaman beliau, apakah tuju Continental, dan apakah perkhidmatan beliau dalam memastikan syarikat Continental ni diurus tadbir dengan baik. Di tengah-tengah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan kenal yang tak kenal, ini ialah Tuan Sabelo. Sabelo daripada South Africa. Sabelo Mahalela. Saya panggil Sabelo Maharaja Lela dia ni. Siapa beliau? Beliau merupakan Director Continental daripada South Africa. Daripada South Africa. Mungkin mungkin baru tak tahu, Continental tu sudah mendapat di South Africa. Untuk makluman semua, pada 14 hari bulan, hari Sabtu ni, 14 hari bulan yang ni, Datuk Lim akan pergi ke South Africa untuk menyambut anniversary yang kedua penubuhan Continental di South Africa. Jadi saya dipahamkan ada orang kata sini merchant, Puan Emily pun akan join, ada beberapa merchant developer daripada grup lain lah yang akan join meraihkan anniversary, the second year anniversary Continental di South Africa. Alright, ini rakan kongsi yang saya sebut tadi, saya tak nak lunas lanjut. Ini adalah rakan kongsi atau yang Continental bersama, bank-bank, angkasa antaranya. Terusnya, secara peribadi, kenapa saya share ini, antara benda yang pertama sebelum saya buka Continental ialah saya nak tahu pematuhan syariah compliant syarikat ini sebelum saya melabur dalam emas di platform Continental. Jadi, di sini saya berkongsi pronouncement daripada Tawafuk konsultasi untuk produk-produk yang ditawarkan di Continental. Untuk makluman tuan-tuan yang baru, di pronouncement ni ataupun syariah compliant ni akan di-renew ataupun diberi pematuhannya secara annually. Maknanya kat sini kalau tengok dalam sini, pematuhan ini akan tamat pada tahun depan dalam bulan April dan bulan Mac. Begitu juga di peringkat antarabangsa, sebab Continental ini ada syarikat di New York, based in New York, jadi mereka juga perlu mendapat pematuhan syariah compliant di peringkat antarabangsa. Jadi pihak Continental telah mendapat pengiktirafan pematuhan syariah daripada Rokaba LLC, sebuah satu syarikat yang bertaraf antarabangsa, juga telah mengiktirafkan bahawa semua produk-produk keluaran Continental memenuhi pematuhan syariahnya. Okey. Ini ialah saya juga share. Ini pematuhan syariah yang telah diberikan Continental oleh kerajaan syarikat pada Indonesia. Jadi walaupun ini yang lama, kalau tengok kat sini sudah baru Jun telah
pengesahannya sudah tamat tempoh, saya rasa mungkin akan dilanjutkan. Alright. Quantum Metal ni bukanlah satu syarikat yang the only syarikat yang ada patuh syariahnya. Ada banyak lagi syarikat-syarikat yang di Malaysia yang menawarkan produk yang sama yang juga patuh syariah. Di antaranya Yatim, KAB Gold, Afin Bank, Goldina, BM Amalat, Quick Finance House, Maybank, Public Gold dan NIMS. Ada lagi yang tak disenaraikan, tak lengkap. Tetapi apa yang saya cuba highlight ialah kalau tuan-tuan tengok semua syarikat-syarikat lain hanya menawarkan saving sahaja, satu produk. Tapi Quantum Metal kita ada 3 produk yang mana saya akan ulas lebih lanjut. Okay, suka juga saya highlightkan tentang pematuhan Quantum Metal yang berhad atau syarikat Quantum Metal merupakan institut pelapor bahawa Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Hasil dan Aktiviti Haram AMLA. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan yang banyak beli, kalau tengok ada juta, biasanya pastikan wang yang tuan-tuan beli emas ni tuan-tuan boleh mengesahkan atau memastikan punca daripada mana wang tuan-tuan tu dapat. Okey, saya suka share benda ni. Baru-baru ni bulan lepas ada satu event yang besar juga, World Digital Economy Technology Summit. Jadi the founder of Quantum telah dinobatkan sebagai World Distinguished Digital Entrepreneur Lifetime Achievement Award oleh World Digital Economy Summit. Kenapa saya suka highlight kat sini? Saya nak tuan-tuan faham, kita menggunakan platform digital. Platform digital. Jadi saya secara personal dan kita sebagai pengguna Quantum turut berbangga kerana Datuk Lim dan Quantum telah dinobatkan sebagai satu platform yang mana saya kata kalau kita platform kita ni tak orang kata emas atau tak powerful lah, dia tak akan dapat award. Jadi platform ni patutnya kita sebagai orang tempatan kita kena support. Sebab sekarang semua zaman digital. Jadi untuk Quantum Metal untuk membuat satu sistem yang secanggih, everything on the spot, membeli emas secara on the spot itu satu susah untuk orang lain buatlah. Jadi kalau tuan-tuan tahu, saya track sikit, baru-baru ini TikTok Shop di Indonesia telah ditutup. Mungkin tuan-tuan tahu. Kenapa ditutup? Kerana kerajaan Indonesia merasakan bahawa TikTok Shop ni ialah satu platform yang didevelop oleh orang luar, oleh kerajaan di China. Jadi dari segi ekonominya mereka tidak mahu jajah ekonominya dengan menggunakan platform yang dibangunkan oleh orang luar. Jadi kita sebagai ada saya lah, kita sudah bertuah kerana Datuk Lim sendiri telah develop dan Quantum Metal telah develop satu platform yang bukan saja juga pakai oleh rakyat Malaysia, tapi diakui oleh dunia sebagai satu platform yang bagus. Kalau tidak, dia tak akan dapat award begini. Jadi tuan-tuan, janganlah rasa ragu-ragu. Ada di luar sana yang mengatakan macam mana kalau platform ni hack lah, kena habis kan. Dia jadi was-was tu ada lagi. Jadi pada saya, kalau platform Quantum Metal tak bagus, dia tak akan dinobatkan, akan dapat pengiktirafan seperti itu. Right. Gaji tuan-tuan, gaji. Untuk tadi Tuan Berita meminta pendapat saya tentang pelaburan. Dia tadi cakap saya berkongsi tentang pelaburan. Saya tak adalah pandai, tapi saya cuma nak berkongsi. Saya rasa kata kita ni ada yang peringkat umur saya, tak 5 series, ada yang baru 30 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang baru belajar lagi. Sahabat saya, Abu, saya tahu Abu ada, dia baru belajar. Masih belajar, tapi ini panaman. Saya nasihatkan pada adik-adik di luar sana, kiranya tuan-tuan janganlah ada duit, pastikan tuan-tuan ada duit simpan, duit pakai duit lebih, atau gunakan duit lebih saja untuk membeli emas. Kerana baru-baru ni ada satu soalan, kata boleh tak dia beli GI dengan menggunakan credit card? Kalau tak ada duit lebih, janganlah membeli emas. Dan pastikan tuan-tuan yang baru bekerja, pastikan tuan-tuan sekurang-kurangnya mempunyai orang kata emergency fund, tabung kecemasan sebanyak 6 bulan. 6 bulan dahulu, baru dan nanti bila ada duit lebih, barulah tuan-tuan membeli emas. Okey. Saya, ini saya punya, bukan tagline lah, saya kata saya cuba popularkan benda ni. More grammage, more profit. Sebab saya tengok rata-rata ahli grup saya lah, atau kebanyakan yang sejumlah pengalaman saya 12 bulan, apabila membeli emas, mereka memikirkan dalam bentuk duit, bentuk tunai. Saya itu salah mindset. Bila you menjadi penyimpan emas, kita kena fokus pada grammage tuan-tuan. Berapa gram yang tuan-tuan telah kumpul sejak tuan membuka
akaun quantum metal. Nilai dia akan berubah. Seperti saya tunjuk harga emasnya akan berubah-ubah. Akan berubah-ubah. Tapi grammage yang tuan tak berubah. Jadi kita akan list mindset daripada malam ini, tengok kepada grammage saja. Jadi more grammage yang you hold atau more profit. Grammage ni untuk saya tuan-tuan. Kalau untuk moderator tadi, mungkin dia tak sebut grammage. Grammage ni biasanya timbangan benda-benda yang rendah. Yang kecil, macam paper grammage kan. Macam moderator dia tengok more gram, more profit. Tapi kalau macam Dr. Wida, dia tak tengoklah grammage ni. Dia tengok more kilo, more profit. Right? Okay. Cara ringkasnya, saya summary-kan, quantum metal ni, kita ada 3 cara untuk menyimpan emas. Cara pertama ialah simpanan, yang mana kita boleh menyimpan emas rendah atau bermula daripada RM10. Sesuai untuk semua golongan, semua golongan boleh, sebab dia RM10, jadi kita semua mampu. Pelajar, rumah, ada businessman, ada kawan, semua. Dan pelaburan ini merupakan long term. Emas ni tuan-tuan, kena ingat emas ni tak kaya sebenarnya. Dia untuk pelaburan jangka masa panjang. Okay, cara kedua pada saya ia cara konsep saya yang saya faham is macam refinance. Because emas ni aset tuan-tuan. Bila you ada aset, you boleh refinance. Suppose macam rumah, bila you beli rumah, you boleh refinance kan untuk dapat duit yang lebih untuk buat benda lain. Konsep Arahanu ni macam pajakan, dia sama tapi tak serupa. Untuk cara dua ni, anda boleh mula menyimpan emas rendah atau bermula daripada 120. Sesuai untuk mereka yang menyimpan emas, yang hendak menyimpan emas dan pada masa sama memerlukan duit untuk membayar komitmen bulanan. Itu juga, cara dua ni juga long term. Cara pertama dan cara kedua ni adalah untuk long term. Cara yang ketiga, yang mana inilah satu produk yang paling bagus pada pendapat saya, ialah pelaburan. Anda akan boleh melabur dengan serendah modal pada 115,500. Sesuai untuk siapa? Sesuai untuk orang yang ada modal lebih, mana ada duit lebih. Tadi ingat tadi, saya gaji tadi, saya cakap duit simpan, duit pakai, duit lebih. Ini tuan bila ada duit lebih, mana yang tuan-tuan tak nak pakai dalam masa 1 tahun ke 3 tahun, tuan-tuan boleh buatlah pelaburan di platform ini. Ini platform ini dia punya return saya rasa dalam ini kata short atau boleh jadi long term. Kena ingat tuan-tuan, di quantum metal ni keuntungan atau kerugian tuan-tuan ialah bergantung kepada harga pasaran dunia. Quantum metal bukan satu setakat peleburan. Quantum metal hanya menyediakan platform untuk tuan-tuan membeli emas saja. Jadi untung atau ruginya tuan-tuan apabila menyimpan emas di quantum metal purely based on gold price. Okay? Alright. Saya suka share kurs niaga emas konvensional. Saya nak buka minda tuan-tuan. Saya tahu walaupun kita pernah membeli emas, baik emas biasa atau emas, kita tak arif atau tak peka pasal isu-isu begini. Kalau tuan-tuan berbeli emas 999, itu 999 yang di quantum metal punya 999 mana? Biasanya harga ni, harga markdown yang di-charge oleh kedai-kedai ialah sekitar 10 atau 5%. Tuan-tuan ingin menjual semula tempat tuan, dia panggil markdown. Sekitar 10, actually lebih sebenarnya, 10-15. Baru ni saya tanya physical pool, rata-rata mereka markdown dia sekitar 25%. Itu juga emas perhiasan tuan-tuan, emas perhiasan, markup dia pada harga pasaran dunia ialah sekitar 15-20%, dan markdown dia begitu juga. Jadi kalau tuan beli saja emas-emas ni, jadi tuan-tuan akan macam susun nilai automatic 40%. Jadi tuan-tuan kena tunggu 40% harga kenaikan emas, barulah tuan-tuan break even untuk perhiasan. Itu juga untuk emas 999, mungkin kurang sikit pada itu, taklah sebanyak emas perhiasan. Alright. Saya suka highlight benda-benda ini. Itulah important numbers in quantum metal, yang mana kalau tuan-tuan dah menjadi dealer ke atas, saya rasa benda-benda ini faham. Tetapi kepada mereka yang baru membuka akaun ataupun belum dah buka akaun lama tapi tak didedahkan pada ini, ataupun tak referral, tak mengajar benda-benda ini, saya minta tuan-tuan kena faham benda ini. Itulah spek. Spek ni apa tuan-tuan? Quantum metal ni tuan-tuan, dia punya salah satu tadi saya berkongsi di awal perkongsian saya, antara dua elemen atau dua perkara yang saya kaji ke dalam-dalamnya sebelum saya membuka akaun quantum metal. Satu ialah dengan pemantauan syariah pertama. Yang keduanya, saya study bagaimana quantum metal membuat duit. How they make profit daripada menjual. Jadi
apa yang saya faham, apa yang saya dalam study, fundamental buat duit melalui inilah spread. Apa dia spread? Spread ialah perbezaan harga jualan dan harga pasaran dunia. Jadi untuk produk, ketiga produk, mungkin tuan-tuan tahu GSA, GA 5 kali, GA 10 kali. Spread yang dikenal ialah sekitar 7%, 4% dan 3%. 3, 4, 7. 3 untuk GA kali 10, 4% untuk GA 5 kali, 7% untuk GA. Okay. Satu lagi ialah account gold convert account. Tuan-tuan boleh mendapat 91% daripada nilai emas masa tuan-tuan. Jadi tapi nilai emas masa tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat, tuan-tuan akan dikenakan profit rate sebanyak 3.5% untuk DCA, produk DCA dan juga produk GA. Karena saya akan lebih lanjut sebenarnya. Ingat tuan-tuan, ini spread dan also profit rate. Okey. Apa dia yang tadi? Apa yang spread ni? Maksudnya kalau tuan kita ada 3 produk, tadi saya highlight cara 1, cara 2, cara 3. Inilah cara 1, cara 2 dan cara 3. Ya. Cara 1 ialah GSA, cara 3 ialah GA 5 kali dan 3. Spread yang dikenakan untuk GSA ialah sebanyak 7%, GA 5X ialah 4% dan 3%. Ini kena faham ya tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham ni, nombor-nombor ni kena orang kata bukan memorize, memang you kena faham. Kena tahu sebab suka tak suka di fundamental, saya sarankan tuan-tuan kena tahu pengiraan macam mana figure-figure dia dapat. Macam mana pengiraan ini. Contoh kalau spot price pada ini harga semalam, kalau spot price ni harga pasaran dunia sebanyak RM277. Kalau tuan-tuan beli GSA, tuan-tuan akan dikenakan spread dengan 3%. Jadi bila tuan beli 277 kali 1.07 atau 3%, tuan-tuan akan membayar pada harga 297 1 gram. Okay. Jadi untuk produk 5 kali, spread yang dikena ialah sebanyak 4%. Perbezaan dia ialah tuan-tuan perlu membayar sebanyak 288 per gram. Itu 4% daripada harga 277 ini. Itu juga dengan produk GE 10 kali, tuan-tuan akan dikenakan spread sebanyak 3%, 3% berbanding pada spot price pada 286. Jadi kat sini tuan-tuan tengok, harga yang paling murah kalau tuan-tuan beli ialah GE 10 kali lah, 286 yang paling murah. Kalau tuan-tuan beli GSA, harga dia mahal sedikit, 297. Dalam perbezaan RM20 daripada harga pasaran dunia. Yang ini tuan-tuan kena faham. This is the basic fundamental untuk kita membeli emas. Alright. The key points, tuan-tuan. Key points, saya cuba lajukan masa tak begini. Key points, bila tuan dah buat dah melibatkan diri atau ada akaun fundamental, dah mula menyimpan atau belum menyimpan, tuan-tuan faham. Fundamental ialah syarikat menjual dan membeli emas. Itu saja. Dia sama juga dengan kedai-kedai emas lain. Mereka hanyalah menjual dan membeli emas. Dia are gold traders. Menjual dan membeli emas macam mana? Mereka menjadikan platform. Dia ada platform, menjual emas apa? Emas fizikal di atas talian. Jadi emas fizikal dibekalkan daripada siapa? Dibekalkan oleh siapa? Dibekalkan oleh First Mint of Australia. Okay? Alright. Yang saya cakap, tuan-tuan kita tukar mindset, kita fokus pada grammage, bukan nilai. Lebih berat, lebih untung, more grammage, more profit. Okay? Gold spot price apa dia? Gold spot price adalah harga pasaran dunia. Itu yang kita tengok tadi, carta-carta tadi, itu merupakan carta-carta, boleh work ada, trading view ada, harga akan berubah setiap saat tuan-tuan, daripada pukul 6 pagi hari Senin sampailah hari Sabtu pukul 5 pagi, harga pasaran, harga emas yang akan didagangkan, jadi harganya akan berubah setiap saat. Ini spread, apa yang saya maklumkan tadi, spread ialah perbezaan harga jualan dan harga beli emas, 7%, 4% dan 3%, dan seterusnya. Profit rate. Profit rate yang dikenakan untuk pembiayaan atau kemudahan yang diberikan oleh fundamental ialah sebanyak 3.5% setahun pada kadar secara harian. Maknanya daily base satu ada. Ini penting tuan-tuan kena faham ni. Apa dia spread, apa dia profit rate. Right. Ada apa soalan tak? Sebelum saya meneruskan pada produk yang pertama. Yang 10 baru produk pertama. Ada apa soalan? Boleh tanya sebelum saya teruskan. So far tak ada lagi. Yang dekat ruangan chat tak ada. Ataupun sekiranya anda ada soalan nak terus tanya kita punya tuan speaker, boleh terus onkan mic anda. InsyaAllah. Di ruangan chat tak ada. Sebab semua tengah khusyuk mendengar. Okey, terima kasih. Tadi saya assume faham. Tapi saya nak remindkan balik. Harap-harap tuan-tuan faham pasal spread, pasal profit rate, dan harga pasaran dunia. Kena faham, kena peka. Faham, bukan pasal tak faham. Ini ilmu, tuan-tuan. Kena faham. Okay, gold storage account. Ini adalah produk pertama. Produk kedua sebenarnya. Produk pertama apa dia? Produk pertama ialah physical gold. Di fundamental. Produk kedua ialah GSA. Ini orang sebut GSA yang saya cakap cara satu tadi. Apa yang kita boleh buat?
Bila tuan-tuan dah buka akaun Continental, sebenarnya tuan-tuan dah ada kedai emas. Ini saya dah cakap berulang kali. Because apa? Di Continental you lihat semua proses. Bila you ada kedai emas, you boleh membeli, you boleh menjual, you boleh keluarkan emas you dan you juga boleh transfer. Transfer ni saya suka. Jadi kena faham GSA ni you boleh buat 4 benda ni. You boleh beli emas, boleh jual emas, mengeluarkan emas fizikal. Yang mana you boleh keluarkan emas fizikal sama ada bila dalam sistem you tengok, you boleh minta sistem atau syarikat untuk courier kepada rumah you terus, ataupun tuan-tuan boleh mengeluarkan physical withdrawal kepada di ATM Gold setiap Continental, ataupun tuan-tuan boleh collect atau ambil emas fizikal tuan-tuan di Ahran Tekun, kerana Continental juga berkolaborasi dengan Ahran Tekun. Okay. Feature yang keempat ni ialah transfer. Transfer ni memang saya suka. Sebab saya memanfaatkan transfer ni. Tadi saya akan bagi transfer pada Encik Zam yang peserta yang bertuah pada malam ni. Saya Haji, akan, ada soalan sikit boleh saya mencelah? boleh. Silakan. Daripada Puan Norisa Ishak. Ada apa-apa efek tak bila exchange rate berubah? Ya tuan-tuan, kena ingat. Tadi saya sebut di awal perkongsian saya, harga emas dalam USD. Harga emas dalam USD. Jadi any exchange dalam foreign currency exchange, dia menyebabkan nilai mana kita kena perlu, kalau exchange rate naik, kita kena mengeluarkan wang yang lebih untuk membeli emas. Ada lagi tak Pai? Soalan lain? Itu saja buat masa sekarang. Alright, Lepas tu okay. teruskan. Okey, saya nak highlightkan transfer tuan-tuan. Continental feature yang paling menarik adalah transfer yang pada saya is very manfaat pada saya, di mana sejak saya membuka Continental, saya transfer duit bukan duit lah pada anak-anak saya semua melalui saya membayar emas pada mereka. Transfer. Jadi ini tadi emas fizikal, kalau siapa yang tak pernah tengok, emas Persmin, emas AJR dan yang belah kanan ni ialah dinar emas, satu dinar emas. Ini emas saya peribadi. Kerana pada permulaan ataupun bila saya membuka akaun Continental, apabila saya dimaklumkan bahawa kita boleh mengeluarkan physical withdrawal, saya buat pengeluaran sendiri. Saya ambil emas ni, saya keluarkan 1 gram, saya request daripada sistem dan saya ambil secara peribadi di Ahran Tekun di Seksyen 9 Shah Alam. Ini saya kata transfer tadi. Transfer yang mana tuan-tuan bila tuan-tuan buat transfer ataupun fraction transfer, tuan-tuan akan mendapat SMS automatically daripada Continental. Yang atas ni ialah saya dapat transfer daripada Dr. Wida sendiri, 1 gram emas. Yang bawah ni ialah saya transfer, saya menjual cempedak kepada kawan saya. Ini pun saya dah cerita dulu. Jadi kita Continental system ni very good. Mana juga nak jual beli pun, dia menerima emas sebagai bayar. Yang bagus ni tuan-tuan, transfer ni dia ada 2. Tuan-tuan boleh transfer yang ni bentuk gram. So, bila tuan transfer dia ada dua cara, satu gram emas ataupun nilai emas tu seperti bawah. Ini 1 gram. Ini RM50. Itu yang bagus kan? Alright. Sebelum saya sambung GSA, ada apa soalan tak pasal GSA? Ini. Kena faham GSA ni. Ada apa-apa soalan ke untuk GSA? Ada apa soalan tak? Okey, tak ada. Teruskan. Alhamdulillah. Saya harap tuan-tuan faham. Faham betul-betul. Pegang betul-betul. Jangan ada ragu-ragu. Jangan ada okey. Kita teruskan pada produk yang kedua, full convert account. Tuan-tuan pernah dengar kalau orang-orang kaya atau Robert Kiyosaki kata, dia ada satu pepatah mengatakan orang kaya ni dia melabur dulu, dia duit lebih dia baru dia belanja. Dia orang melabur dulu, yang duit lebih dia baru belanja. Tapi orang-orang macam kita ni lah, kita biasanya kita belanja dulu, ada lebih barulah kita melabur. Okay. Jadi gold convert account ni tuan ialah macam saya cakap tadi, slogan Continental ialah to preserve your wealth, untuk lindungi kekayaan. Jadi inilah satu produk yang mana tuan-tuan, memang saya secara peribadi manfaatkannya untuk melindungi kekayaan saya dengan menyandarkan setiap perbelanjaan saya dekat emas. Alright. Konsep GCA ni ataupun gold convert account ni ialah akaun ala pada saya refinance. Sebab tuan-tuan kena ingat, emas ni aset. Bila tuan membeli aset ni laku untuk di-refinancekan ataupun dicagarkan. Jadi transaksi ni boleh bermula serendah RM120. Tapi cagaran tuan, bila tuan-tuan dapat duit tu, dia tak bagi free lah. Dia ada kadar keuntungan yang dikenakan oleh Continental. Inilah bagaimana Continental dapat keuntungan. Itu sebab 3.5% yang saya highlight tadi. Jadi bila tuan dah menggunakan fasiliti ni,
tuan-tuan ada beri dua pilihan. Kemudian tuan-tuan nak tebus balik emas tuan-tuan yang telah tuan cadangkan ataupun nak jual sahaja. Jadi tuan-tuan boleh convertkan sebanyak 91% daripada nilai emas masa. Ini saya nak highlightkan tuan-tuan. Kena faham bila tuan beli aset, tuan boleh keluarkan maksimum 91% daripada nilai emas tuan-tuan. Satu lagi saya nak cuba highlightkan juga, bila tuan-tuan menggunakan gold covered account ni, tiada risiko lelong dan tiada pun. Sebab rata-rata saya melalui pengalaman ada orang tak suka GCA ni, pada dia berhutang. Tuan-tuan. Betul, saya tak kata dia tak berhutang, tapi hutang ni tuan-tuan, pada saya lah hutangnya ada dua. Hutang jahat dan hutang baik. Apa dia hutang jahat? Hutang jahat ni hutang yang bila kita berhutang, dia merugikan. Contohnya tuan-tuan beli kereta lah. Pada saya kereta memang hutang jahat. Kenapa hutang jahat? Sebab tuan-tuan berpinjam duit tu, nilai kereta tu akan lagi rendah daripada tuan beli. Tapi kalau kenapa orang beli rumah? Rumah juta, tapi orang masih membeli kerana dan membuat hutang kerana adalah hutang baik. Di mana hutang baik maknanya aset, bila you beli aset over period of time, dia akan nilainya akan meningkat. Dan aset itu sendiri, walaupun tuan-tuan kena bayar profit rate yang sebanyak 30% dengan kenaikan harga aset kita tu, dia sendiri akan cover charge yang dikenakan. Inilah perbezaan secara briefly antara GCA dan Aranu. Kalau tuan-tuan tahu Aranu, mereka menggunakan upah simpan dalam 1% 1 bulan atau dalam 2% banding dengan GCA. Ini kena bayar selama dah didadakan ada 2 tahun. Ini ada masih tidak akan diledong, ada bayaran dunia yang jadi. Kalau emas ketika value per duit tu akan sebenarnya kalau ikut 91% daripada emas, kalau you buat gadai, maximum value yang diberikan kepada tuan-tuan dan tuan-tuan dah 80%. Inilah perbezaannya. Right. Saya suka highlight juga cara kiraan GCA. Saya suka tekankan benda ni tuan-tuan. Saya serulah pada tuan-tuan, suka tak suka, bila tuan-tuan dah ada akaun fundamental, tuan-tuan kena tahu penggiraan, at least basic penggiraan. Tak susah pun sebenarnya. Kalau tuan-tuan untuk jadi pengguna, tapi kalau tuan-tuan untuk menjadi kata perunding atau jadi konsultan, memang tak ada pilihan lah. Memang tuan-tuan kena tahu penggiraan ini kerana ini adalah soalan-soalan yang ditanya kepada tuan-tuan semua untuk tuan-tuan melayakkan diri menjadi dealer. Okay, very quickly, untuk GCA, kiranya harga emas ada kita spread dia 7% tadi. Kalau harga emas QMC adalah 297. Kalau tuan-tuan ada 10,000, jadi dengan 10,000 tuan-tuan akan dapat sebanyak 33.65 gram. Jadi tuan-tuan dah ada 33.65 gram dalam GSA account tuan-tuan, tuan-tuan boleh convert ataupun tuan-tuan boleh request gold convert, request DC kepada emas itu. Mana bila request DC, berapakah value semasa emas tuan-tuan. Tuan-tuan masuk 10,000, nilai emas tuan-tuan bukanlah 10,000. Tuan-tuan, emas tuan-tuan akan dikira pada harga yang baik atau harga pasaran dunia. Dari dalam kes ini, yang tadi tuan-tuan dah beli, tuan-tuan telah mempunyai 33.65 gram, dikirakan dengan harga emas semasa iaitu banyak 277.74 gram. Tuan-tuan punya nilai semasa ialah 9,345 saja. Terusnya, tuan-tuan boleh mengeluarkan 91% daripada nilai. Tuan-tuan boleh keluarkan 91% daripada nilai emas semasa dan 9% adalah sebagai kadaran. Berapa tuan-tuan akan dapat? Tuan-tuan akan dapat sebanyak 8,504. Yang ini saya minta semua orang kena faham. Semua faham. Tuan-tuan boleh mengeluarkan 91% daripada nilai emas semasa tuan-tuan yang ada di dalam maksimum dia. Tuan-tuan nak keluar 8,500 boleh, 8,000 boleh, 500 boleh. Berapa tuan-tuan nak? Banyak 8,500 kalau maksimum, tuan-tuan jumlah 8,500 ni masukkan ke dalam bank account tuan-tuan dalam tempoh 1 hingga 5 hari bekerja. Dan seterusnya, apakah perbezaannya? Daripada nilai semasa dekat wang dapat, perbezaannya sebanyak 800%. Inilah nilai cadaran yang disimpan, diholkan oleh quantometer. Iaitu banyak 9%. Jadi dapat 91% daripada emas itu, 9% dia akan hold sebagai cadaran dan nilainya kalau you clear balik, 9% daripada emas tuan-tuan, kali gold spot price, nilai dia sama tuan-tuan. 841. Saya nak tuan-tuan faham very quickly. Okay, setelah tuan-tuan membuat GCA,
DCA ni macam saya highlight tadi ialah untuk long term. Jadi sekiranya kita assume 3 tahun ni jangkaan. Jangkaan kiranya harga emas naik sebanyak 365 daripada banding 300 sekarang. Jadi nilai emas tuan tadi, yang mana tuan-tuan masuk dalam kefahaman tuan di holding inventory, nilai dia akan meningkat kepada 12,280. Katalah exactly 3 tahun, dia yang tadi yang dibagi tadi tuan, yang kuartal saya dapat kontimental sebanyak 8,400 dia bukan bagi percuma, dia akan dikenakan profit rate sebanyak 3.5%. Kalau dikalikan dengan 3 tahun, tuan-tuan akan dikenakan charge sebanyak 89%. Okay? Jadi dalam tempoh 3 tahun sekiranya jangkaan ataupun sekiranya harga emas ketika itu seperti yang kita jangkakan meningkat sebanyak ini, tuan-tuan nilai emas tuan-tuan pada ketika itu dah sebanyak 12,282, tolak dengan 8,504 yang tuan-tuan telah dapat pada tahun ini 2003, dan ditolak juga dengan yuran perusahaan atau profit rate sebanyak 3 tahun, tuan-tuan masih lagi mendapat keuntungan sebanyak 2,884. Inilah cara bagaimana kita lindungi kekayaan kita dan tersandarkan keseluruh sebahagian daripada perbelanjaan atau semua perbelanjaan kita dengan emas dahulu sebelum kita membayar komitmen bulanan kita. Okay, alright. Saya buka pada soalan. Pak saya ni suka kalau ada yang tak faham tentang gold comfort account ni, ada ragu sebab ramai lagi sebenarnya yang ragu-ragu pasal fundamental GCA ni. Ada banyak persoalan, ada yang tak nak berhutang, dia rasa rugi. Tuan-tuan, ini you beli aset ni memang you rasa rugi sekarang. Tetapi aset ni sendiri akan meningkat. Macam rumah lah. Saya kata rata-rata semua orang beli rumah. Saya boleh claim lah 99% atau 95%. Kalau dia ada duit cash pun dia tak akan beli dengan duit dia sendiri secara tunai. Dia akan meminjam kepada bank. Kenapa kita berani meminjam bank? Kerana kita tahu hartanah kita yang kita beli itu mampu atau akan meningkat over period of time. Itu juga dengan emas. Jadi saya cuba highlightkan ini sebab ramai lagi masih ragu-ragu untuk orang kata membuat atau memanfaatkan gold comfort account ni. Okay? Sekiranya ada persoalan, sila buka, boleh unmute dan terus bercakap dengan saya. Okay, kita buka ruang cepat. Sementara speaker bagi ruang, boleh buka turn mic anda dan sila tanya kalau sekiranya ada soalan. Buat GCA, okay, ini daripada Cik Zabah Ahmad daripada Kuala Lipis. Buat Baik. GCA predically atau spot harga emas? Soalan baik yang bertanya tadi. Tuan-tuan, seperti saya highlight tadi, GCA ni dan GSA ni long term. Jadi, tuan-tuan tak payah fikir. Benda-benda ni, produk ni, kalau tuan-tuan boleh buat anytime. Sebab kita punya emas ni, kita untuk tempoh jangka masa yang panjang. Jadi, tuan-tuan tak payah risau sangat harga ni. Jadi, buat saja. Sebab kalau tuan-tuan tak buat pun, kalau betul buat ni untuk tuan-tuan nak pakai atau bayar komitmen, memang duit tuan akan hangus. Dia akan rugi. Jadi kalau tuan-tuan menyandarkan dulu komitmen tuan-tuan dengan emas dulu, at least sekurang-kurangnya tuan-tuan adalah pegagang emas tu. Jadi pada saya secara peribadi, saya tak tengok harga, saya buat. In fact, pagi tadi, pukul 6.30 pagi, subuh-subuh hari Senin, memang itu amalan saya akan buat DCA. Setiap hari sebelum saya berbelanja. Saya harap itu menjawab soalan tadi. Ada lagi soalan tak lagi? Yang tak clear lagi? Tak puas hati ke, nak bangkang ke, nak bantah ke, saya open. Daripada Puan Razikah Zainul Abidin, kalau kita pernah buat GCA, adakah kita dapat tahu persen yang perlu dibayar dalam tahun semasa? Melalui saluran mana kita dapat kesan? Adakah itu maksud dia profit rate yang kena bayar ke? Ya, betul. Tuan-tuan, saya tak akan share sistem. Kalau tuan-tuan nak tahu sistem, mungkin besok atau mereka. Betul? Ya, betul. Pasal sistem. Okey. Apa yang saya nak jawab pada malam ni ialah antara satu sebab saya suka content mereka ialah mereka memiliki satu platform yang very complete. Kat situ tuan-tuan, to explore, kat situ semua informasi akan dipamparkan dalam sistem tu. Profit rate, berapa yang you kena bayar sekarang, berapa nilai emas tu, secara lengkap, secara detailnya ada semua situ. Jadi tuan-tuan nak dapat informasi tu, semua buka saja sistem tuan-tuan, semua maklumat tu ada di sana. Jadi tuan-tuan kena tahu di mana nak tengok. Itu saya sarankan. Saya kata ilmu tu penting. Kita bukan saja menyimpan emas dan harap kepada referral kita, tapi tuan-tuan sendiri kena explore dan belajar. Sebab saya sendiri, saya dah umur 50 lebih. Kalau saya boleh, kalau tuan-tuan yang lagi muda pada saya pun, saya rasa lagi boleh. Ni Dr. Vida ada jawab. Dibayar secara prorate 3.5% setahun, Puan Mai.
Setahun, dalam masa setahun. Ya, tapi maklumat tu memang ada secara terperincinya dalam sistem. Dia akan tunjukkan berapa yang puan kena bayar. Okey. Ada Next. ke tak? Rasanya tak ada, boleh teruskan. Ingat baru nak bagi hadiah pada penyoal yang kedua. Okey, saya teruskan. Tak ada Alhamdulillah. Okey, Gold Asset Enhancement GAE GAE Gold Asset ini adalah produk yang terakhir dan produk yang saya rasa tak ditawarkan di mana-mana. Dan juga banyak spekulasi tentang produk. Saya pun pertama kali bila saya membuka akaun, inilah produk yang pada saya too good to be true, dan saya berkesempatan untuk bertanya secara direct bukan dengan Datuk Lim, tapi saya tanya dengan Datuk Mr. Bala. Mr. Bala ni orang yang untuk ketahuan semua lah, Mr. Bala ni dia buka akaun saya rasa directly dengan Continental, dan ada saya pun ada highlight dalam TikTok saya ataupun dia bawah beliau ialah Tuan Haji bayar paling mahal tu, zakat paling mahal Tuan Haji apa nama? Haji Zuhairi. Tuan Haji Hairi. Berdaftar bawah Tuan Haji Balak, dan bawah Tuan Haji Hairi itu Dr. Aida, itu pengasas Integro. Jadi untuk ranking tu kepala ni tinggi lah. Saya bertanya secara beliau bagaimana urus perniagaan JE ini, bagaimana Continental membagi aktiviti ni lah. Right. Cara amnya ialah akaun ganda emas. Konsep pembiayaannya lah, pada you beli emas, Continental akan memberi pembiayaan kepada you, warung mudarabah untuk tangguh. Dan bergantung pada produk, bakal atas. Yang kenakan seperti saya highlight kita tadi, untuk JE kali 10 ialah 3%, untuk JE 5X ialah sebanyak 4%, dan profit yang dikenakan untuk pembiayaan yang diberi ialah sebanyak 3.5% setahun. Okay. Untuk faham pasal JE ini, anggaplah sama tuan-tuan, semua kita ada telah membeli emas, membeli rumah, tanah. Kiranya harga rumah tuan-tuan ialah sebanyak 1 juta, tuan-tuan hanya membayar 10% daripada harga keseluruhan harga rumah itu. Yang selebihnya tuan-tuan mendapatkan pinjaman atau kemudahan daripada bank 40,000 secara loan. Itu juga dengan produk JE ini. Apabila tuan-tuan melabur atau membeli satu unit JE, tuan-tuan akan mendapat cuma perlu membayar 10% saja daripada nilai emas itu, dan tuan-tuan akan mendapat tawaruk murabahah daripada Continental pembiayaan banyak battery sama. Jadi konsep tuan-tuan ialah sama. So, macam saya highlight tadi, emas dan rumah ini adalah aset. Jadi konsep perniagaan itu lebih kurang sama. Right. Ini secara terperincinya untuk JE kali 10, yang mana JE kali 10 ni kalau tadi GFA, GCA tuan-tuan membeli dalam bentuk ringgit atau merok. Untuk JE kali 10 dan 5 kali tuan-tuan perlu membeli dalam bentuk unit. Kita beli saham buat 2 lot. Tuan-tuan tak boleh beli RM10, RM5, tuan-tuan kena beli berapakah unit tersebut. Untuk JE kali 10 tuan-tuan, satu unit JE 10 ialah sebanyak USD 200. Ini yang tadi bertanya pasal rate. Jadi saya halatkan memang betul kita membeli emas dalam USD dollar. Jadi harga ni berubah-ubah. Dulu saya pernah tahun lepas saya pernah membeli satu unit dalam sekitar 1,300, 1,400. Sekarang disebabkan kelemahan wang ringgit kita akan membayar lebih. Sekarang tuan-tuan membayar RM1,000. Jadi seperti saya jelaskan dari pembiayaan yang diberi, jika tuan-tuan beli JE 10 ni, pembiayaan tuan-tuan ada modal tuan-tuan sebanyak USD 250, tapi Continental memberi pembiayaan sebanyak 2,250. Jadi berapakah jumlah emas yang tuan-tuan beli? Banyak USD. Tapi pembiayaan yang diberi tidak bisa menggunakan yuran pengusaha atau profit rate. Itu atas jumlah banyak 2,250. Setiap kali tuan-tuan memberi ini kan yuran pengusaha atau profit rate 8.7 tempoh setahun. Every time you beli JE 10 ni, tuan akan membayar sebanyak 325.75. Pada tukaran wang ringgit, berapa? Naik lagi kali 5, kena kali 5, tak wang itu 4.74. Harga dia tetap 225.0. Saya dapat 325 ni, 250. So, siapa kan yang 7875? Jumlahnya sebanyak USD 275.75. Kali-kali ialah jumlah. Kan? Setiap kali tuan-tuan dan puan-puan membeli 10 kali,
tuan-tuan dah perlu membayar yuran kotak COVID 1 tahun. Dah bayar 785. 785 ni, 785 dikali 4% pun dalam 360 lebih. Pun sekitar dalam RM1 satu hari lah. Jadi untuk ni produk kali 5 begitu juga. Tapi kali 5 ni sebenarnya dibuat untuk modal yang lebih kecil. Kerana tuan-tuan cuma perlu bayar US$25 saja banding dengan US 10 kali. Jadi pembiayaan yang diberi sebanyak US$100. Every time you beli JE sekali, tuan-tuan boleh mampu beli emas sebanyak US$125. Jadi yuran perusahaan yang kita kan sama juga. Pada jumlah yang lebih kecil itu US$100 banding US$500 untuk sekali. Jadi jumlah yang diperlukan bayar untuk 30 tahun ialah cuma sekitar $3.50. Tetapi berbezanya ialah yuran perusahaan cuma tuan-tuan perlu bayar pada masa bila tuan terminate saja. Banding pada J10, tuan-tuan pun bayar in advance 30 tahun. Tapi untuk 5 kali, tuan-tuan cuma boleh bayar modal 25 ni saja. Tapi yuran perusahaan yang COVID ni, tuan-tuan hanya perlu bayar semasa tuan-tuan menamatkan kontrak atau penjualan. Okey. Saya halalkan tawaruk financing. Beza untuk lebih faham. Bayangkan tuan-tuan membeli emas, di kedai emas di Continental. Tuan-tuan keluarkan, katalah tuan-tuan bayar 1,000, di emas di kedai emas 1,000, Continental 1,000. Di kedai emas ada pemberian tawaruk. Continental memberi tawaruk sebanyak 9,000. Jadi tuan-tuan akan dapat ini kalau tuan-tuan beli emas sebanyak 1,000, bagi tuan-tuan ada modal. Tapi di Continental tuan-tuan beli modal 10,000. Yang sama, tapi beri pemberian 9,000, tuan-tuan ada kuasa untuk beli emas dengan lebih nilai 10 kali ganda, 10,000. Terusnya, harga emas semasa ialah RM300 satu gram. Berapa ganda tuan-tuan dapat kalau tuan-tuan beli emas ada di platform lain, tuan-tuan hanya cuma mendapat 3.33 gram sahaja dengan modal tuan-tuan 1,000. Tetapi dengan Continental, tuan-tuan mengeluarkan modal yang 1,000 dengan pemberian tawaruk di sebenarnya tuan-tuan mampu untuk membeli emas sebanyak 33.3 gram. Maksudnya more grammage ya, more grammage. Katakan dalam masa tertentu harga emas naik meningkat sebanyak RM50. Berapakah nilai emas ni? 50 kali dengan 30 kali. Dia punya nilai emas ni tambah daripada 1,000 menjadi 1,166. Tapi kalau tuan-tuan membeli JE kali 10 di Continental, harga dia berganda 10 kali. Mana nilai you, sebab you boleh beli 3.3 gram, nilai masa-masa you meningkat jadi 11,660. Dan bila tuan-tuan terminate, tadi kita keluarkan modal 1,000, nilai semasa, nilai semasa 1,166, tolak balik modal, jadi keuntungan tuan-tuan ialah cuma berapa? 166. Whereas kalau tuan-tuan beli di Continental dengan JE 10, tuan dapat keuntungan tadi 11,660, tolak modal tadi, dan tolak pemberian tawaruk 9,000, tuan-tuan mendapat keuntungan sebanyak 11,160. Jadi keuntungan ni modal sama tuan-tuan, modal yang sama, tetapi mendapat keuntungan yang berbeza, itu 10 kali ganda. Itulah kelebihan produk JE sekali 10 yang saya rasa inilah produk yang ramai orang yang ada duit lebih ambil kesempatan. Tapi saya ingatkan tuan-tuan, bukan semua mampu membeli JE kali 10 ni. Jadi saya halatkan jangan orang kata beli itu ikut badan sendiri. Kalau kita ada duit lebih yang tidak perlu digunakan dalam tempoh 1 hingga 3 tahun, barulah tuan-tuan membeli JE. Kalau tidak, tuan-tuan buatlah GCA. Masa GCA ni berlibat, GSA pun berlibat. Jadi saya cuba summary-kan balik. Kalau tuan-tuan tengok modal yang sama, 1,000, beli pada harga yang sama, jual pada harga yang sama, tapi untung dia berbeza tuan-tuan. Inilah kelebihan produk JE ke 10 kali, yang mana kita mendapat keuntungan 10 kali ganda. Tapi saya sarankan tuan-tuan, kena fahamkan cara pengiraan dia, macam mana proses dia untuk tuan-tuan boleh faham dan baru tuan akan tanpa ragu-ragu untuk membeli JE. Alright, saya cuba sharekan, ini harga emas yang berlaku sepanjang tahun lepas, Januari 22 sampai November. Tuan-tuan akan tengok untuk JE, ini especially untuk JE. Kalau GSA, GCA, tuan-tuan tak payah tengok. Tuan beli saja bila tuan ada duit atau perlu memakai duit. Kalau tengok di sini, apa yang kita boleh buat ataupun kita sebagai ahli Continental atau ahli di Golden Castle ataupun masih dalam grup kita
pasar program produk masih dari rektor kita atau bidang kita mengenai bila tuan-tuan nak beli apa. Ini kalau tengok awal tahun kita boleh masuk satu jadi entry. Ada Bila soalan naik lagi saja, nak tanya? Okey, teruskan. Nak tanya berkenaan insurans. Kalau kita nak check direct dengan Brinks boleh ke? Ini adalah soalan dari customer saya. Alright, nak check direct ini dengan Brinks saya pun tak pasti, tapi tuan-tuan kalau boleh, memang kita daripada syarikat punya polisi, semua emas yang kembali beri diberikan oleh North London. Saya rasa kalau tuan-tuan nak bertanya, mungkin bertanya terus kepada Continental lah. Benda tu. Boleh saya sambung sebentar? Right. Alright, kalau tengok tadi, seperti tadi kita boleh membuat berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali. 8 kali. Maknanya harga emas tu, tuan-tuan, seperti saya berkongsi di awal perkongsian saya tadi, sebentar tadi, emas dia akan turun naik. Dia naik, dia akan turun. Bila dia naik, pasti dia akan turun. Naik, begitu juga dia naik, dia akan turun. Dia naik, akan turun. Dia naik, dia akan turun ni, banyak. Dan dia naik balik. Turun, naik. Berarti ni, ada siapa yang tahu, tuan-tuan, lah realiti. Kalau tuan-tuan ada ilmu, dan follow closely your leader atau dalam group, contohnya fasa yang pertama ni, harga emas meningkat sebanyak 4%. Kena ingat, kalau tuan-tuan membeli JA 10 kali, kita punya spread ni berapa? 3% kan? Jadi kalau harga emas berbeza sebanyak 4%, tuan-tuan dah untung 1%. Tapi disebabkan perbezaan tawaran itu, tuan-tuan kali 10, tuan-tuan mendapat profit sebanyak 10%. Begitu juga dengan yang fasa yang kedua, emas meningkat sebanyak 15.8%, tolak spread keuntungan dia sebanyak 12.8%, digantikan 10 sebanyak 1.8%. Dan seterusnya begitu juga lah. Tuan-tuan tengok. Dalam, ini kena ada ilmu. Kena ada ilmu dan tuan-tuan kena tahu. Kena ada purchasing power, ada holding power. So, harga emas tak menentu. Kadang ada orang tu dia tunggu, akan tak masuk. Dia tak pernah beli pun. Jadi, satu lagi dalam dia cara saving. Cara saving. Dan emas tu dia beli. Dapat dengan yang lebih. Right? Macam saya cakap tadi, more grammage, more profit. Saya cuba bawa tuan-tuan tu faham apa yang saya cuba sampaikan. Jika tuan-tuan ada modal sebanyak 1,545, tuan menggunakan fasiliti GSA, tuan-tuan hanya mendapat sekitar 5 gram saja. 5 gram saja ya. Kalau 1,500 tuan-tuan tolak dengan 300 lebih saja. Tuan-tuan hanya dapat 5 gram. Tapi kalau tuan-tuan gunakan fasiliti dengan modal yang sama, akan dapat 9 gram. Itu juga kalau tuan-tuan beli 1 unit di situ, tuan-tuan ada 40 gram. Tuan-tuan nak yang mana? Modal sama, tuan-tuan akan dapat 5 gram, 30 gram dan 40 gram. Katanya lah. Ini kena faham more grammage, more profit. Kalau harga emas naik RM10, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan menyimpan emas di tuan-tuan cuma untuk RM50. Tapi kalau tuan-tuan untuk DCA, kalau naik RM10, tuan-tuan dah untung RM250. Itu juga disebut kalau naik RM10, tuan-tuan dah untung RM400. Tapi yang dua ni, macam kata lah, kena ada tolak lagi yang profit rate yang 30% kan. Ada penolakan sikit. Rata-rata secara amnya, fundamental apa yang sebelah dia all about speciality. Macam saya cakap tadi, di awal saya mula menyimpan emas tahun sekitar 2002, saya tak mampu untuk menyimpan emas sebanyak sejak saya menggunakan platform konsumen 9 bulan lain. Dan within period of tak sampai setahun lebih, saya dapat mengumpul emas lebih banyak daripada tempoh 15 tahun yang lalu. Itu yang saya highlightkan. Dengan gunakan fasiliti ni, tuan-tuan tengok harap tuan-tuan faham. Seterusnya, investing in gold is one of the best way to preserve your wealth. Itulah dia dulu tuan-tuan kena ingat beli emas itu tak kaya. Actually emas ni dia lindungi kita punya wealth saja. Sebab apa? Sebabkan kalau duit tuan-tuan, dia punya subjected to faktor inflasi. Kalau dulu kalau pernah dengar, 1 dinar emas boleh membeli seekor kambing. Sama Rasulullah dulu pun sama. Sekarang tahun 2023 pun sama juga. 1 dinar emas tuan-tuan hanya mampu membeli seekor kambing juga. Tuan-tuan tak boleh beli 10 ekor kambing. Kalau tuan-tuan beli 10 ekor, maknanya itu kaya lah kan. Tapi dia lindungi. Emas ni boleh melindungi harta tuan daripada melindungi daripada inflasi. Right? Saya rasa sekian itu saja. Kita ada 3 minit lagi untuk sesi ataupun boleh lebih lagi. Ini saya cakap tadi. Q&A section saya.
tadi untuk exam, boleh PM saya 012 ni nombor saya 01232179. Pun tuan-tuan boleh follow TikTok saya. TikTok saya ni saya highlight sikit lah. Saya baru lagi buka account TikTok ni, account content mental. Tadi saya share dalam group kami. Saya baru berjejak 1000 follower. Dalam TikTok saya ada share beberapa video dan saya suka juga, macam saya cakap, saya bukan go expert, tapi dalam TikTok saya ada satu video yang saya rakamkan Tuan Haji Khalidi, bekas pengurus besar Kelantan Gold Trade. Dia merupakan gold trader, memang season all time gold trader. Dia tahu selok-belok jual beli emas ni. Jadi kita dengar apa dia cakap. Saya, macam saya cakap, saya bukanlah pakar emas, tapi saya dalam TikTok saya ni saya berkongsi pasal video beliau. Jadi kita dengar orang-orang yang memang arif tentang jual beli emas. Jadi beliau ada buat perkongsian beliau, saya dah rakamkan ada 2 sesi saya di sana. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah saya. Okey, terusnya sesi itu saja. Terima kasih. Tadi saya ada satu soalan masuk. Okey. Transfer GSA antara ahli QM saja ke? Ya, you boleh transfer, bukan QM, maknanya kalau mana you boleh transfer kepada pemegang akaun QM sajalah. GSA tu GSA. Jawapan yang lagi another jawapannya, transfer GSA ni bermakna antara akaun GSA kita kepada akaun GSA orang, macam tu. Betul. Ya. So that mean dia termaktub kepada siapa pemegang akaun Continental, automatik dia ada akaun GSA dan kita dah boleh buat transfer sesama mereka lah. Macam tu. Tuan, kalau nak share slide ni boleh ke? Ada permintaan boleh, nanti saya share lah nanti. Saya share bagi dalam group, nanti dia dapat daripada referensi masing-masing. So Tak ada masalah. kita bagi masa kepada speaker kita untuk kemaskinikan dia punya tu, nanti dia akan sharekan dengan kita nanti insyaAllah. Okay, thank you Syarat dengan info. So gula-gula semua dah dapat tu Haji Selesai gula-gula semua Alhamdulillah. Okay, ada apa soalan lagi tak? Okay, ada soalan-soalan? Tak ada masalah insyaAllah. Kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Kalau ada soalan mungkin boleh kita buka lagi seminit 2 sebelum saya memberi ruang terakhir kepada speaker kita untuk buat kata-kata akhir ataupun kata-kata semangat lah kepada semua partisipan kita yang setia bersama dengan kita. Masih ada 119 partisipan lagi. Terima kasih. Tahniah saya ucapkan. Okey, boleh Haji insyaAllah saya bagi seminit 2. Nampak saya ni dah tua. Moderator tu muda lagi, dia pun lupa. Dan dia berjanji share kejayaan kan. Ya, betul. Lupa apa Tu yang tak, bukan apa, ingatkan dah masukkan sekali gula-gula tu. Belum. Okey, so sekarang ni kita bagi ruang untuk sesi menerima sumbangan daripada speaker kita. Alhamdulillah malam ni, silakan. Santai. Kita malam ni yang bergerak dengan saya ni. Saya ni dah slide saya banyak tadi. Harap dengan slide tu saya kata semua dapat manfaat ya. Saya menyeru pada orang ramai ni, semua peserta lah, whatever level you are, fahamkan tentang produk, faham tentang syarikat, fahamkan tentang produk kemas-kemas. Bukan untuk kita orang kata mencari orang untuk menjual emas. Kita ni bukan menjual emas. Kita share benda yang manfaat. Saya rasa Continental Just Metal akan boom. Ramai lagi satu dunia. Jadi kita please manfaat. Paling sebelum saya lupa, saya nak share cerita lah. Cerita ni kita bodoh-bodoh ya. Kan apa. Alright. Begini cerita dia. Ada satu couple ni. Mereka pergi holiday lah. Holiday. Satu tempat lawatan. Di satu tempat, salah satu tempat mereka pergi ke satu yang ada taman buaya lah, taman buaya di dalam resort tu. Bila nak pergi taman buaya, mereka naiklah cruising kan, macam geng kita lah baru ni Marble Island kan, boat kan, kita gambar tadi kan. Betul. Lebih kurang gitulah. Tapi di kolam yang mereka penuh dengan buaya lah, dia ada sesi makan buaya. Owner resort kebetulan dia yang pemandu boat tu berbuat tawaran. Siapa-siapa yang berani tenang, soalan dapat anda selamat, saya akan bagi 3 kilo emas. 3 kilo emas berapa baik harga sekarang? Baik? 3 kilo dengan 900 gram lah, 900 ringgit atau hampir sejuta lah. Okay? Bila tawaran itu ditawarkan, tiba-tiba ada satu orang ni terkejut. Dia terkejut, orang lelaki ni terkejut, dia benar-benar. Alhamdulillah, rezeki dia selamat.
Jadi selamat, dia pergi itulah hadiah dia. Dia dapatlah 3 kilo emas. Jadi bila dia balik, dia dengan Alhamdulillah abang hari ni saya juga buat dia betul. Tanya abang terfikir, abang bukan tidur relax. Itu sebenarnya dia kata. Tapi dia kata, ada seorang, ada somebody tolak dia. Somebody tolak dia. Siapa tolak dia tu? Jadi isteri dia sama juga. Yang tolak abang tu sebenarnya saya lah. Saya tolak abang. Dan abang, sama dia abang dia mati ke atau dapat. Moral story tuan-tuan. Setiap kejayaan kita ni, tak nak dia dengar kan? Problem. Kejayaan seorang lelaki, ada perempuan. Pada belakang dia yang pada ini saya kata kalau saya always push me dalam apa pun dalam bisnes saya. Jadi begitu juga dengan pasangan tuan masing-masing. Hargai pasangan masing-masing. Dan tolak ni perempuan ni sebenarnya kalau lelaki kita akan tolak isteri dalam kolam pun. Jadi itu saja sebenarnya. Inilah benda sangat. Apabila kalau apa pun saya mohon maaf, jadi yang baik itu daripada Allah dan yang kekurangan itu daripada diri. Okay. Alright. So inspiring. Bagi saya satu cerita yang sangat sampai dan buat insan-insan yang kat luar sana yang telah dipilih untuk bersama dengan kita bersyukur sebab dapat another side another angle daripada cerita cerita kita bukanlah cerita QM semata-mata, actually berkenaan dengan kehidupan seharian. Terima kasih kita ucapkan kepada tuan speaker kita, Tuan Haji Ayar Azhar yang sudi bersama kita pada malam ni, mengorbankan malam Isnin beliau untuk bersama dengan kita untuk buat sharing. So sebenarnya dia what you give you get back. Itu antara benda-benda yang kita boleh ambil. Lepas tu insya-Allah kita tolong orang, Allah tolong kita. Itu antara benda yang pasti janji Allah tu pasti. Allah ni dia tak mungkin janji. Yang selalu mungkin janji ni makhluk. So Allah dia tak mungkin janji. Cakap mintalah. Selagi boleh minta, kita minta. Yang penting kita minta dengan dia dan kita kena tanam yakin. So usaha kita dah buat sebab saya ada satu hashtag yang saya nak share pada semua. Alhamdulillah ada partisipan 110. Kita hashtag duit Hashtag duit. Yelah bukan sematanya duit Kita hashtag duit DUIT. Doa, usaha, istiqamah, tawakal. Itu macam mana tuan speaker kita kongsikan pada awal tadi. Sekejap. Okey, okey, minta maaf ada teknikal sikit. Alright, okey, ada soalan sikit Tuan Haji, boleh tak saya baca 1-2 soalan terakhir? InsyaAllah. Boleh, silakan, boleh. Sikit lagi pada pendapat tuan, apakah jenis akaun yang sesuai untuk pelajar atau fresh grad semasa melabur di QM? Itu soalan dia. Dia minta pendapat. Okay. Jawapan saya begini, terpulang kepada bajet adik lah, basically adik lah kalau bajet berapa, saya rasa macam saya tengok, kalau you hanya untuk sepanan, mungkin you boleh fokus pada GSA. Tapi kalau GSA dan GCA lah, you boleh mendapatkan benda ni lah. Tapi sekiranya ada duit lebih, mungkin boleh melabur kalau sekiranya you ada sebanyak sampai 200. Kalau duit tu memang adik tak nak pakai, you boleh explore gunakan GE 5 kali. GE 5 kali. Dia boleh. Jadi, semua saya sarankan satu pada tuan-tuan semua, tak kira siapa sama dia belajar, please try every single product. Sebab dia fundamental tuan-tuan. Kalau dengar saya cakap, dengar sesiapa Dr. Wida pun cakap, mungkin kita pemahaman tu kurang sikit. You dengar teori saja. Di fundamental, you kena practical. Manfaatkan semua feature ni, manfaatkan semua feature. Cuba, saya sangat menyarankan. Kalau tuan ada tak sampai modal RM500, tuan-tuan boleh cuba RM10 di GSA dulu. Di GCA, tuan-tuan boleh buat RM120. Dan GE 5 kali, baru RM117. Dan kalau campur-campur tu, sampai pun RM500. Tuan-tuan try dulu 3 produk ni, and then explore.
dan baru rasa nampak manfaat dia. Itu saranan saya. Jadi saya sarankan, tak kira lah sama dia pelajar, di rumah ke, businessman ke, cuba ketiga produk ni, explore the system, tengok macam mana baru you lebih faham dan menghargai. Itu yang saya lalui sebelum ni lah. Saya explore semua, saya tekan sebab tuan-tuan tekan sistem ni, tak betul pun. Betul pun, jangan takut, tekanlah semua, action apa semua tekan. Sebab dia kalau you nak terminate pun, dia akan bagi you warning sebelum terminate. Ada langkah-langkah dia sebenarnya. Kalau you terminate at loss, dia akan bagi warning at loss. Jangan takut. Jadi saya sarankan untuk minggu-minggu hadapan ni, saya rasa The Golden Cup akan mengadakan sesi perkongsian lagi dengan Ladder to Success-nya, how to take profit dan tahu sistem. Jadi untuk tuan-tuan lebih mahir, lebih faham. Jadi saya sarankan you ikuti semua-semua kerana GSC ni ada membuat, tak salah saya, 5 hari seminggu kelas-kelas. Ada 4 hari kelas, gitu kelas BOP di Putrajaya pada setiap hari Sabtu. Jadi saya sarankan untuk tuan-tuan lebih tahu, terus mengikuti program-program yang dianjurkan oleh The Golden Cup. Alhamdulillah, terima Betul, kasih Alex? Haji di atas saranan kepada sahabat-sahabat kita keluar. Kita TGC ni objektif kita satu, kita tak nak biarkan anda bila ada niat ataupun dah berniat nak masuk quantum metal tu, insya-Allah kita tak akan biarkan anda keseorangan. Dan satu nasihat saya, sila pastikan anda kenal dengan anda punya referral, sebab sikit sebanyak referral anda akan membantu sebenarnya untuk kelangsungan anda ke hadapan. Itu nasihat saya lah. So ada sahabat-sahabat kita kat luar sana, bila nak join dia jumpa banyak link-link dekat mana-mana lah kan. So bila saya tanya dia dah ada, tapi dia tak tahu pun macam mana kan. Sedangkan dia dah lama jadi introducer, sedangkan dia dah lagi sikit nak layakkan jadi dealer. So sebenarnya referral anda tu memain peranan. So sila dapatkan nasihat-nasihat daripada sahabat-sahabat yang betul-betul bertanggungjawab lah bagi saya. Jangan biarkan kita punya klien-klien kat bawah tu tertanya, ajak dia masuk kelas. Kalau kita tak faham tak apa, bagi dia link yang kita buat tiap-tiap hari ni, share pada mereka supaya mereka boleh join kelas ni. Sebab kita akan tiap-tiap malam kita akan panggil speaker-speaker berpengalaman. Okay? So Alhamdulillah Haji, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih banyak saya ucapkan. Saya mewakili TGC mengucapkan ribuan terima kasih kepada speaker kita, Tuan Haji Ayat Azhar, dan juga kepada semua partisipan yang ada malam ni. Tadi sampai 138 orang antara, bagi saya dah lama dah kita